Hai dan Assalamualaikum. Saya Syazana binti Hajjahari dari kelas 5 Intern akan membahas tentang tajuk pencemaran alam sekitar. Pertama sekali, mari kita kenali apa yang dimaksudkan dengan pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar bermaksud perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak diperlukan oleh komponen alam sekitar. Contohnya seperti air, udara dan tanah. Sekiranya tercemar boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain. Jadi, mari kita kenali jenis-jenis dan punca-punca tercemarnya alam sekitar. Jenis pencemaran alam sekitar terdiri daripada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran terma dan akhir sekali pencemaran air. Adakah kawan-kawan dan guru-guru semua tahu akan maksud semua jenis pencemaran dan sebab-sebab berlakunya pencemaran yang saya sebutkan tadi? Mari saya jelaskan dengan lebih lanjut. Pencemaran udara bermaksud pembebasan bahan kimia berbahaya atau benda asing ke dalam atmosfera. Pencemaran udara terjadi disebabkan 3 faktor. Faktor yang pertama ialah pembakaran bahan api fosil dan biodiesel, gas exhaust automobil dan sebagainya akan mengakibatkan pembebasan gas rumah hijau dan berbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Manakala pencemaran tanah pula membawa maksud perasapan bahan kimia bahaya seperti logam berat, hidrokarbon dan racun serangga ke dalam tanah sehingga terjadinya pertukaran warna, persuburan dan hafisan. Punca berlakunya perkara tersebut adalah disebabkan oleh pengurusan sisa pekerja yang kurang sesuai, sisa nuklear dan sebagainya. Selain itu, pencemaran terma bermaksud perubahan suhu akibat kegiatan manusia. Antara punca-punca yang menyebabkan perkara tersebut berlaku ialah penyahutanan, aktiviti perindustrian dan pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang maksud pencemaran air. Pencemaran air merupakan kekotoran dan pembuangan bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomena eutrofikasi. Faktor disebabkan oleh pencemaran air ialah bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia, racun perosak, tumpahan minyak dan sebagainya. Tahukah anda sekiranya kita ingin mengukur tahap pencemaran udara, kita boleh mengukur menggunakan indeks pencemaran udara IPU. Manakala sekiranya kita mahu mengukur tahap pencemaran air, kita boleh menggunakan biochemical oxygen demand BOD. Eutrofikasi pula ialah respon ekosistem terhadap penambahan air fosfat dan air nitrat ke dalam sesuatu ekosistem akuatik. Kesan negatif eutrofikasi termasuk pengurangan kandung oksigen di dalam air di mana ianya akan menyebabkan kematian kepada haiwan dan tumbuhan akuatik. Tahukah anda apakah hubungan kait antara BOD dengan tahap pencemaran sesuatu air? Tahap pencemaran bagi sesuatu sampel air boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur setelah dicampurkan dengan sampel air tersebut. Apabila metilena biru dimasukkan ke dalam air tercemar yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, warna biru lautan metilena biru akan luntur dengan cepatnya. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur. Manakala anda sudah mengetahui apa yang menyebabkan pencemaran air di atas berlaku, jadi adakah anda juga mengetahui tentang kaedah atas ini? Okey, mari saya jelaskan kepada anda antara kaedah pembersihan yang boleh dilakukan untuk merawat air ini. Antara kaedah yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan bobolan lumpur. Bobolan lumpur ini mengandungi mikroorganisma efektif yang dapat mengurangkan sisa makanan sekaligus mengurangkan bau busuk yang terdapat pada air tersebut, di mana bakteri selektif seperti Lactobacillus casei akan menyingkirkan bau busuk air, meningkatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan memudahkan perebutan bahan organik. Jadi, air itu akan dapat dirawat secara semula-jadi tanpa perlu merosakkan persekitaran alam sekitar. Itu sahaja dari saya untuk hari ini. Saya berharap dengan perkongsian ilmu yang saya berikan kepada anda pada hari ini dapat membantu anda sedikit sebanyak dalam memahami maksud pencemaran alam sekitar, jenis dan punca pencemaran serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani pencemaran alam sekitar ini. Sekian, terima kasih.